Akhir abad ke-19, hidup masyarakat ditentukan oleh wilayah, adat dan pengaruh ketua tempatan. Kuasa datang daripada sokongan masyarakat dan kawalan kawasan. Sungai, laluan darat dan pedalaman menjadi asas kehidupan dan pengaruh. Dalam zaman peralihan ini muncul seorang pemimpin tempatan yang kemudiannya dikenali sebagai Mat Saleh. Namanya mula disebut dalam catatan kolonial British. Nama sebenar Mat Saleh tidak direkodkan secara jelas. Mat Saleh mempunyai pengaruh di utara dan pedalaman Sabah. Kawasannya merangkumi Inanam, Sugut, Labuk, dan kawasan pedalaman Tambunan. Kuasa Mat Saleh bukan daripada jawatan rasmi. Ia datang daripada jaringan pengikut, penguasaan wilayah, dan sokongan masyarakat setempat. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, British North Borneo Company mula mengukuhkan pentadbiran di Sabah. BNBC ialah syarikat berpiagam, bukan kerajaan British secara langsung. BNBC memperkenalkan cukai, permit perdagangan dan undang-undang bertulis. Adat tempatan mula diketepikan oleh sistem pentadbiran baharu. Pada peringkat awal, konflik tidak melibatkan peperangan. Ia bermula sebagai pertikaian kuasa, pengaruh dan hak mentadbir wilayah. Mat Saleh menolak campur tangan pentadbiran BNBC. BNBC mula melihatnya sebagai tokoh yang sukar dikawal. Label pengacau dan lanun mula digunakan dalam laporan kolonial. Menjelang tahun 1897, konflik berubah bentuk. Tekanan pentadbiran bertukar menjadi penentangan bersenjata. Pulau Gaya ketika itu ialah pusat pentadbiran BNBC di pantai barat Sabah. Ia menjadi simbol kuasa syarikat, bukan kubu tentera besar. Pada 9 Julai 1897, Mat Saleh membuat serangan ke atas penempatan BNBC di Pulau Gaya. Ada catatan menyatakan serangan dilakukan pada waktu malam, dan ada juga menyatakan serangan dilakukan pada awal subuh. Pendekatan dibuat secara senyap. Api digunakan sebagai senjata utama. Sasaran ialah bangunan pentadbiran, bukan pasukan tentera. Mat Saleh memulakan serangan dengan menyerang dan membakar pusat pentadbiran, membakar gudang penyimpanan bekalan makanan, dan memusnahkan rumah-rumah rasmi mereka. Serangan Pulau Gaya memalukan pegawai tertinggi BNBC. Ia membuktikan pusat kuasa kolonial tidak kebal. Nama Mat Saleh mula dilihat sebagai ancaman besar. Selepas Pulau Gaya, Mat Saleh tidak bertahan di satu lokasi. Beliau berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain bagi mengelakkan kepungan. Mat Saleh membina kubu pertahanan di kawasan pedalaman. Beliau memanfaatkan bentuk muka bumi Sabah yang sukar ditembusi. Penentangan ini bukan satu pertempuran singkat. Ia merupakan siri konflik yang berlarutan selama beberapa tahun. Menjelang tahun 1898 hingga 99, pergerakan Mat Saleh semakin melibatkan ramai pengikut. Ia bukan lagi sekadar kumpulan kecil yang bergerak pantas, tetapi satu gerakan besar yang memerlukan bekalan, tenaga manusia dan tempat perlindungan yang lebih kekal. Kubu tidak dibina sehari dua. Kayu perlu ditebang, tanah perlu digali, laluan keluar masuk perlu dijaga. Semua ini memerlukan masa dan meninggalkan jejak yang boleh diperhatikan oleh pihak luar, terutama pihak British. Pergerakan besar ini memberi satu isyarat jelas kepada pihak British. Penentangan ini bukan lagi sementara. Ia telah menjadi satu pusat pertahanan tetap yang perlu ditumpaskan secara menyeluruh. British tidak hanya bergantung kepada kekuatan ketenteraan. Mereka menggunakan tekanan pentadbiran, sekatan ekonomi, dan pengaruh ketua tempatan yang telah tunduk. Pendekatan ini perlahan, tetapi berkesan. Tidak semua komuniti berada dalam kedudukan yang sama. Ada kampung yang ditekan, ada yang disekat pergerakannya, dan ada yang terhimpit oleh kekurangan bekalan. Dalam keadaan ini, maklumat tentang pergerakan Mat Saleh mula bocor secara berperingkat. Apabila aktiviti meningkat, laluan bekalan dikenal pasti, dan penempatan pertahanan dikesan, British mula mengesahkan bahawa Tambunan ialah kubu utama Mat Saleh. Operasi Tambunan dirancang selama beberapa bulan, melibatkan pasukan besar, logistik, dan persediaan rapi. Ini menunjukkan keyakinan British terhadap maklumat yang dimiliki. Menjelang akhir tahun 1899, British melancarkan operasi besar-besaran ke kawasan Tambunan. Tujuannya jelas, mematahkan pusat penentangan dan menamatkan konflik yang berlarutan. Pertempuran di Tambunan menjadi kemuncak perjuangan Mat Saleh. Disinilah, pada tahun 1900, Mat Saleh akhirnya gugur setelah bertahun-tahun menentang kuasa kolonial. Mat Saleh tidak gugur kerana kalah. Beliau gugur kerana mempertahankan maruah. Dalam perjuangan itu, tidak semua berdiri di barisan yang sama. Ada yang berundur, ada yang terpaksa tunduk, dan ada maklumat yang bocor demi kelangsungan hidup. Namun pengkhianatan tidak memadamkan kebenaran. Ia hanya menunjukkan betapa mahal harga sebuah keberanian. Mat Saleh mungkin rebah di bumi Tambunan, tetapi semangatnya kekal hidup sebagai peringatan bahawa maruah pernah dipertahankan walau dikhianat zaman.